Tajuk utama 2 Muharram 21 Ogos, 3 beradik maut sekaligus. Juga tiada beza darjat, menteri pun akan diambil tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. 3 beradik maut apabila kereta Proton Ixora yang mereka naiki bertembung lori di kilometer 18 Jalan Bentong Raup berhampiran Lurah Bilut pagi tadi. Kemalangan jam 8.25 pagi itu membabitkan 3 kenderaan iaitu Proton Ixora yang dinaiki 6 sekeluarga, Proton Saga dan sebuah lori. Selain 3 sekeluarga maut, kemalangan itu turut menyebabkan 4 yang lain cedera termasuk seorang parah manakala 5 lagi selamat. Mereka yang maut dikenal pasti sebagai Nur Azmah Ismail, 55 tahun serta 2 adiknya Masitah, 54 tahun dan Muslaini, 48 tahun dari Melaka yang menaiki Proton Ixora dipandu lelaki berusia 21 tahun. Ketua Polis Bentong Superintendent Yusof Unis berkata dalam kemalangan itu, Proton Saga dengan 3 penumpang dan Proton Ixora dari Shah Alam hendak ke Kelantan bertembung lori dari Raup menghala ke Bentong. Kemalangan berlaku apabila pemandu Proton Saga membrek mengejut kerana sebuah lori di bahu jalan sedang meletakkan kon di jalan untuk membuat kerja penyelenggaraan. Pemandu Proton Ixora dikatakan tidak sempat membrek dan cuba mengelak ke kanan namun terlanggar belakang kereta Proton Saga sebelum Proton Ixora masuk ke jalan bertentangan dan bertembung dengan lori yang tidak dapat mengelak kerana jarak terlalu hampir. Muhammad Nur Huzaifah Abdul Rahman, 21 tahun dari Kampung Pulai Merlimau, Melaka yang memandu Proton Ixora cedera dan kini dirawat di Hospital Raup. Penumpang belakang Proton Ixora, Syamsiah Ismail, 43 tahun, patah tulang pinggul dan Mariah, 46 tahun, parah bahagian kepala menerima rawatan Hospital Bentong. Pemandu kereta Proton Saga dan 3 ahli keluarganya serta pemandu lori berusia 37 tahun tidak cedera. Siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Terengganu, kegembiraan beberapa keluarga berjiran berakhir tragedi apabila salah seorang daripada mereka mati lemas di Sungai Kelemin, Filda, Mengkawang, Ajil. Dalam kejadian jam 6.10 petang itu, pelajar Kolej Penerbangan di Sepang, Faris Iskandar Muhammad Radi, 19 tahun, meninggal dunia ketika cuba menyelamatkan 2 rakannya. Mangsa dan 12 orang lagi rakan serta jiran dari Losong, Kuala Terengganu ke sungai itu untuk berkelah sempena cuti Ma'al Hijrah pada jam 1 petang Rabu. Ketika kejadian, mangsa mendengar jeritan 2 saudaranya yang berusia 11 tahun dan 28 tahun yang ketika itu hampir lemas. Faris Iskandar bergegas terjun menyelamatkan mereka namun tenggelam ke dasar sungai dipercayai kepenatan ketika mahu membantu mangsa kedua. Operasi mencari dan menyelamat SAR yang digerakkan berjaya menemui mangsa pada jam 7.33 petang dan mayat dibawa ke unit forensik Hospital Hulu Terengganu. Dalam kejadian lain, seorang warga emas yang hilang pada petang Rabu selepas sampainya terbalik ketika menyeberangi sungai di Kampung Pasir Gajah, Kemaman ditemui lemas pagi tadi. Mayat mangsa Othman Daud, 79 tahun, ditemui terapung dan tersangkut di sebatang kayu oleh pasukan penyelamat kira-kira jam 7.39 pagi tadi, tidak jauh dari lokasi hilang. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan, mayatnya berjaya dinaikkan 10 minit kemudian dan dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk tindakan selanjutnya. 4 warga tempatan berusia antara 20 hingga 24 tahun yang menjadi pengendali aktiviti perjudian dalam talian ditahan dalam serbuan di sebuah unit kondominium mewah di arah Damansara pagi Khamis. Sindiket menjadikan kondominium mewah yang disewa itu sebagai markas operasi selain mempromosikan aktiviti judi menerusi Facebook. Suspek termasuk seorang wanita yang berperanan sebagai penyelia mengambil wang daripada mana-mana individu yang berminat untuk membuat pertaruhan selain mengendalikan pembayaran kemenangan. Sindiket menjalankan kegiatan mereka secara 24 jam dengan kadar keuntungan antara 3 hingga RM5,000 sehari. Ketua Polis Petaling Jaya Assistant Commissioner Nikzani Muhammad Faisal berkata, siasatan mendapati sindiket baru sebulan aktif itu menyasarkan orang tempatan sebagai pemain.
Selain Facebook, sindiket juga berinteraksi dengan pemain judi menggunakan aplikasi WhatsApp. Sasaran pelanggan adalah di kalangan warga tempatan. Cara beroperasi adalah melalui iklan dan pertaruhan melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp. Kutipan hasil perjudian atas talian adalah sebanyak RM3,000 hingga RM5,000 sehari. Dalam serbuan itu, polis merampas 6 monitor komputer, 21 telefon bimbit, 1 komputer riba, modem internet dan pelbagai lagi peralatan yang digunakan untuk mengendali urus niaga perjudian. Kesemua suspek menerima gaji bulanan RM2,000 dan semakan mendapati kesemua mereka tiada rekod jenayah lampau. Semua suspek direman dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang didakwa ingkar perintah kuarantin selepas pulang dari luar negara akan berdepan tindakan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, dalam usaha menangani pandemik COVID-19, KKM perlu tegas dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Tidak ada pilih kasih bagi sesiapa sahaja yang melanggar peraturan dan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Kita tidak boleh, dia dalam isu ni tidak ada dua derajat. Tidak ada orang atas terlepas, orang bawah kena. Tidak ada orang-orang di atas tak kena tangkap, yang bawah kena gari. Tak boleh macam tu. Dalam SOP ni, dalam usaha kita untuk menyekat penularan COVID-19 ni, yang kita dah lalui dah lebih 6 bulan dah sekarang ni, kita kena stick to the rules. SOP mesti diikuti. Menurut Datuk Nur Azmi, kerajaan perlu konsisten dan sesiapa sahaja yang melanggar SOP akan diadili dan diambil tindakan. Mengambil contoh dirinya yang merupakan timbalan Menteri Kesihatan, ujar Datuk Nur Azmi, beliau sendiri tidak terlepas daripada hukuman undang-undang dan telah didenda RM1,000 kerana melanggar SOP COVID-19 sebelum ini. Katanya kerajaan perlu telus dan membuat siasatan bagi memastikan tiada siapa pun terlepas tanpa mengira pangkat sekiranya mereka didapati melanggar peraturan. Datuk Nur Azmi berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas melawat tapak klinik Desa Besaut di Felda Besaut 4 Slim River hari ini. Beliau mengulas tindakan Dr. Muhammad Khairuddin yang pulang dari Turki pada 7 Julai lalu selepas berada di sana selama 4 hari. Beliau berada di Parlimen 6 hari kemudian pada 13 Julai sebelum tempoh kuarantin di rumah berakhir. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Azmi berkata tiada keperluan mengadakan ujian saringan COVID-19 menyeluruh di seluruh Kedah bagi mengesan penularan COVID-19. Katanya ujian calitan COVID-19 yang dibuat di 4 mukim yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD secara pentadbiran TEMCO sudah memadai. Kalau nak the whole Kedah buat, saya ingat bukan macam itulah. It has to be targeted, dan di mana kes yang ada berlaku, macam saya terangkan tadi apa yang patut kita buat kan, dan insyaAllah KKM ni dia bergerak cepat. Dia pantas, dia cepat dan dia dah ada standard dah, SOP dia apa dia nak buat. Alhamdulillah. Menurut Datuk Nur Azmi, proses saringan juga tidak boleh sambil lewa dan perlu mendapat laporan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Negeri sebelum pasukan penilaian cepat RAT dan pasukan bertindak cepat RRT dapat dihantar untuk tindakan. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan tidak sewenang-wenangnya melakukan ujian saringan dan sudah mempunyai pendekatan bersasar di Kedah seperti yang dibuat sebelum ini. Beliau mengulas saranan pakar virologi Profesor Dr. Sazali Abu Bakar supaya ujian saringan lebih menyeluruh dilaksanakan di seluruh Kedah bagi mengesan penularan COVID-19 dengan lebih berkesan. Ujar beliau, langkah itu penting berikutan kebimbangan masyarakat terhadap pengesanan kes tidak bergejala. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagaimanapun menafikan meletakkan Kedah sebagai zon merah berikutan 4 kluster coronavirus COVID-19 dikesan di negeri itu. Sebanyak 4 kluster dikesan di negeri itu sejak 2 minggu lalu yang melibatkan kluster Siva Gangga, kluster Tawar, kluster Salak dan kluster Muda. Daerah Kulim merekodkan kes positif COVID-19 tertinggi diikuti Kuala Muda, Baling, Yan, Kota Star serta Kubang Pasu.
Di Kedah, 23 masjid, pasar awam dan pusat pengajian Islam yang terletak di Dewan Undangan Negeri Pantai Merdeka disanitasi bagi membendung penurunan wabak COVID-19. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Merdeka Ahmad Fazli Hashim, usaha itu dilakukan oleh Pusat Khidmat Adun Pantai Merdeka dengan kerjasama Kumpulan Belia Dun Pantai Merdeka. Katanya proses sanitasi dilakukan ke atas 19 masjid di bawah Dun Pantai Merdeka, termasuk 4 masjid di Mukim Pekula yang diarahkan tutup berikutan terdapat kes aktif COVID-19. Ahmad Fazli berkata, proses sanitasi itu dilakukan bermula Isnin lalu, dijangka selesai sepenuhnya hari ini. Katanya Pasar Bisik Kota Kuala Muda turut disanitasi. Ini berikutan kawasan Pasar Bisik itu merupakan jeti pendaratan ikan yang menjadi tumpuan nelayan dan orang awam. Malah turut dilakukan proses nyakuman beberapa pusat pengajian Islam, antaranya Pusat Pengajian As-Safwah Lil Banat Tiga Batu dan Berangan Pool Cottage Kampung Permatan Berangan. Menurutnya, pendekatan itu sebagai salah satu cara membantu kerajaan selain mengambil langkah keselamatan sekaligus membantu rakyat dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 dengan menyediakan semburan pembasmian kuman secara percuma. Satu lagi kluster baru dikenal pasti iaitu kluster maju yang dikesan di sebuah restoran di Titiwangsa, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes pertama bagi kluster berkenaan dilaporkan pada 16 Ogos lalu. Mereka adalah pekerja di restoran yang dikesan hasil saringan rawak ke atas pekerja restoran dan kedai makan yang dijalankan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Susulan itu, saringan kontak rapat dijalankan dan seorang pelanggan restoran berkenaan disahkan positif. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, kes berkenaan mengalami gejala sakit tekak dan sakit kepala sejak 17 Ogos lalu dan kini dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Setakat ini, seramai 672 orang sudah disaring termasuk 16 bekerja dan 656 orang pelanggan. Berehat seketika selepas ini, veteran tentera tetap di hati. Alhamdulillah bertemu kembali. 9,000 asnaf bakal terima manfaat menerusi program jamuan asnaf Jawi oleh Food Bank dengan kerjasama QSR Brands Malaysia Holdings Berhad. Program tersebut akan dilaksanakan selama 15 minggu di 6 masjid terpilih sekitar wilayah Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, usaha sebegitu perlu diteruskan dan ia menunjukkan sikap prihatin pelbagai agensi dalam membantu golongan tidak berkemampuan. Jadi di sini alhamdulillah budaya membantu itu dilakukan oleh pelbagai pihak. Masjid sendiri dengan inisiatif, termasuklah Mawib, termasuklah Jawi dan juga agensi-agensi termasuk NGO sebagaimana kita hari ini dengan QSR. Maka semuanya berganding bahu untuk memberi kelegaan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Alhamdulillah, usaha seperti ini dapat kita lakukan dengan baik insya-Allah. Tambahnya, setakat ini kementeriannya telah menggunakan lebih 340 juta ringgit melalui tabung musaadah COVID untuk membantu asnaf ketika COVID-19 melalui pelbagai program. Yang terbaru, jamuan asnaf. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan agihan makanan kepada 100 penerima asnaf di dalam kalangan ahli qaryah Masjid Zaid bin Thabit, Desa Tun Razak, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, QSR Brands menyerahkan mock check menilai RM76,500 kepada Datuk Dr. Zulkifli bagi menjayakan program berkenaan. Lebih 10,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menerima manfaat hasil kutipan dana sempena kempen Tabung Pahlawan 2020. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, kutipan dana yang disasarkan menerusi pelbagai program di bawah Kementerian Pertahanan akan disalurkan kepada kebajikan veteran yang kurang berkemampuan dan ahli keluarga secara menyeluruh demi kelangsungan hidup mereka. Dengan insya-Allah kalau kita berjaya dapat mengutip 10 juta ini, yang akan dapat manfaat ni lingkungan 10,000
anggota veteran ni ramai, ya, ada yang berpencen, ada yang tak pencen, jumlahnya hampir 300,000 orang semuanya. Saya faham dalam keadaan pandemik COVID-19, ya, organisasi syarikat cakap mungkin mereka menghadapi tidak seperti dahulu. Apa pun juga tidak kira, besar ke kecil ke, setiap sumbangan dan derma ni amat besar artinya kepada golongan veteran. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad berkata, dana tabung pahlawan itu bukan hanya tertumpu pada kebajikan dan pendidikan ahli keluarga veteran semata, sebaliknya akan disalurkan kepada mereka yang terjejas akibat bencana alam dan juga keperluan asas kesihatan. Kalau yang daif, kita mungkin bagi dalam bentuk kewangan untuk bantu. Kalau macam bencana alam, kerajaan ada tetapkan siling. So kalau kata ada keperluan kelebihan, kita tambah menggunakan dana. Inilah kempen tabulahan. Sebagai contohnya, Pampers. Pampers kita belum lagi disenaraikan sebagai yang boleh digunakan dana kerajaan. So kita guna beli Pampers ni menggunakan duit kempen ini. So tambah-tambahan yang menjadi keselesaan kepada veteran yang terlantar semuanya. Dalam pada itu, orang ramai atau syarikat korporat yang ingin menyumbang ke tabung pahlawan 2020 akan diberikan pengecualian potongan cukai kerana bersama membantu golongan veteran Angkatan Tentera. Setiap sumbangan yang diberi oleh badan korporat atau individu, dia layak untuk dapat potongan cukai. Itu saya nak makluman juga. Dia bawa akta cukai pendapatan, dia beri potongan cukai. Ini satu insentif juga kepada penderma-penderma, dan semoga langkah ini akan dapat membantu lebih menggalakkan lagi orang untuk menderma bawah tabung pahlawan dapat potongan cukai memang diiktiraf hiasan tersebutlah. Program kempen tabung pahlawan ini dianjurkan bertujuan memperingati pengorbanan prajurit negara dan bekas ATM yang telah membantu mempertahankan keselamatan dan keamanan negara sekaligus mengembalikan semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia. Kita pun nak meninggikan awareness kepada masyarakat luar tentang pengorbanan kan anggota-anggota tentera kita yang sebelum ni dan juga yang sedang bertugas sekarang ni. Saya ingin mengingatkan di sini bahawa banyak perkara-perkara yang mungkin orang yang ada sekarang ni kan terlupa ataupun sebab tidak ada melihat kegiatan ataupun ancaman-ancaman yang serius, maka mereka terlupa bahawa pengorbanan yang dilakukan oleh Angkatan Tentera ini kan adalah sangat besar. Mereka berkata demikian selepas program Temu Bual Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi sempena kempen tabung pahlawan 2020 dan program rakan strategik TV Al-Hijrah bersama Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Manakala itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata pihaknya akan membantu mempromosikan kempen ini secara berterusan melalui pelbagai program baharu dan menjadikan stesen televisyen Islami itu sebagai media pahlawan. Dan saya memahami perjuangan mereka dan saya memahami apa yang mereka perlukan daripada rakyat, daripada kita semua, daripada company-company, syarikat-syarikat yang boleh membantu. Tahun ini TV Hijrah kita cadangkan untuk jadikan media pahlawan. Sebelum ni tidak ada media yang diletakkan sebagai media pahlawan. Contohnya kalau kata di media pahlawan lepas ni kita akan letakkan lambang media pahlawan ni di sebelah logo kita. So itu menandakan kita punya komitmen untuk supaya kita boleh perkara ni secara berterusan. Orang ramai yang prihatin boleh menyumbang ke tabung kempen pahlawan 2020 menerusi akaun Maybank 5643-4262-2956 atau layari laman sesawang tabungpahlawan.jhev.gov.my atau media sosial Facebook, Twitter dan YouTube kempen tabung pahlawan ATM. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini. Di tanah kelahiranku yang takkan pernah lelah aku pertahankan.
Tak, maaf Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atok cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Program Konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 mencipta kelainan dengan menyusuri kawasan luar bandar bagi meraikan sambutan Bulan Kemerdekaan Negara ke-63 tahun ini. Selain menzahirkan semangat cintakan negara, penganjuran kali ketiga itu secara tidak langsung dapat mempromosikan lebih 700 aset pelancongan yang terdapat di setiap daerah negeri Hang Tuah berkenaan. Program 3 hari anjuran bahagian promosi pelancongan BPP Jabatan Ketua Menteri Melaka itu disertai 58 peserta dari Kelab Fast Bikers. Menurut Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Melaka, Datuk Muhammad Jalani Khamis, selain menyumbang kepada sektor pelancongan, konvoi seumpama itu juga sebagai medium untuk memupuk kesedaran tentang nikmat kemerdekaan walaupun disambut dengan norma baharu. Mungkin akan ada edaran risalah-risalah tentang SOP terbaru dan yang perlu dipatuhi oleh rakyat. Pada masa yang sama, dalam keadaan ini juga kita beritahu kepada rakyat, kita tidak boleh abaikan satu tanggungjawab fardu kifayah atau social responsibility kita pada negara, iaitu kita mesti menyemarakkan kemerdekaan setiap tahun. Kerana kemerdekaan ini besar artinya. If you're not independent, kita kalau tidak merdeka, bagaimana kita nak memastikan kesinambungan soal keluarga kita, soal kerjaya kita, soal agama kita, soal bangsa kita, tak kira Melayu, Cina, India, Dayak ke apa dan sebagainya. Itu arti kemerdekaan, tuan-tuan. Selain penyertaan domestik dari seluruh negara serta media tempatan, penganjuran konvoi itu turut mendapat sokongan beberapa agensi dan pusat pelancongan negeri, antaranya Perbadanan Muzium Melaka, Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Zoo Melaka, Melaka Tropical Fruit Farm, Pusat Konservasi Penyu Padang Kemunting dan Perkampungan Hang Tuah. Acara pelepasan konvoi yang bermula 28 Ogos ini di Malaysia Tourism Centre itu akan disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri. Kita ke perkembangan luar negara. Pelampau kulit putih warga Australia yang menjadi dalang pembunuhan kejam 51 umat Islam di sebuah masjid di New Zealand tahun lalu dijangka akan mula menjalani hukuman penjara seumur hidup Isnin depan. Brenton Tarrant sebelum ini mengaku bersalah atas 92 pertuduhan membunuh dan cubaan membunuh. Keputusan perbicaraan itu dijangka akan diumumkan Hakim Isnin depan dengan kawalan keselamatan yang ketat. Tarrant juga bakal berdepan dan mendengar sendiri luahan hati ahli keluarga mangsa pembunuhannya. Awal tahun ini, Tarrant menarik balik pengakuan tidak bersalahnya terhadap 51 tuduhan membunuh dan 40 percubaan membunuh yang dihadapinya. 15 Mac tahun lalu, Tarrant dengan tanpa peri kemanusiaan melepaskan tembakan rambang ke arah ratusan umat Islam yang hadir menunaikan solat Jumaat di dua buah masjid di Christchurch. Serangan itu turut disiarkannya secara langsung menerusi laman Facebooknya. Pembunuhan terburuk pernah berlaku di New Zealand itu turut mengorbankan seorang rakyat Malaysia. Satu gempa bumi kuat menggegarkan Sulawesi Indonesia hari ini. Gempa berkuatan 6.5 Richter itu berlaku pada jam 12.09 tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa terletak 78 km barat Laut Maksar. Gegaran turut dirasai penduduk di daerah Wingapu, Wakatobi dan Kendari. Gempa berkedalaman 750 km itu bagaimanapun tidak mencetus amaran tsunami. Ini kali ketiga Indonesia dilanda gempa bumi kuat minggu ini. Rabu lalu, gempa berkembar tercetus di Bengkulu masing-masing dengan kekuatan 6.8 dan 6.9 Richter.
Baik, kita akhiri berita malam ini dengan visual demonstrasi Angkatan Tentera Malaysia sempena Hari Pahlawan yang disiarkan di program Assalamualaikum pagi tadi. Saya Nazirah Syaringat, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mereka yang ku kenali kini telah tiada, yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini agar memori mereka terus hidup selama-lamanya. Selama